Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel hasil dari penyelidikan yang telah saya lakukan, iaitu bertajuk Pendekatan Teori Pilihan Rasional Analisis terhadap Penolakan Perkhidmatan Sokongan Kerajaan dalam kalangan usahawan di Kuala Terengganu. Saya Muhammad Hadri Muhammad Rifin, pelajar PhD Antropologi dan Sosiologi. Penyelia utama saya adalah Prof. Madya Dr. Novel Anak Lindung dan penyelia kedua saya adalah Dr. Aslina Abdullah. Latar belakang kajian. Bidang keusahawanan merupakan satu komponen penting dan langkah yang strategik bagi Malaysia mencapai status negara maju dan makmur pada tahun 2030. Kerajaan telah memberi tumpuan kepada bidang keusahawanan melalui dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara dan model ekonomi baru. Menurut laporan SME Integrated Action Plan pada tahun 2019, terdapat 153 program pembangunan keusahawanan yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi yang melibatkan peruntukan berjumlah RM13.7 bilion dengan 637,808 penerima manfaat. Permasalahan kajian untuk artikel ini adalah saya ambil daripada kajian yang dilakukan oleh Nur Hakimin Yusof dan Anwar Zainur pada tahun 2014, yang mana hasil kajian mereka menunjukkan bahawa usahawan Melayu tidak menggunakan sepenuhnya bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh beliau, beberapa persoalan yang timbul untuk kajian ini, iaitu yang pertama, adakah bantuan kerajaan tidak menepati kehendak usahawan Melayu? Apakah sebenarnya bantuan yang diperlukan oleh usahawan Melayu? Ketiga, bagaimana usahawan Melayu membina perniagaan tanpa mengharapkan bantuan kerajaan? Dan yang keempat adalah apakah kriteria yang diperlukan oleh usahawan Melayu dalam membuat keputusan? Seterusnya, adakah keputusan yang dibuat berdasarkan pemilihan rasional? Oleh itu, tajuk objektif artikel ini adalah mengenal pasti dan menganalisis faktor penolakan bantuan dari pihak kerajaan dan menilai keputusan yang dibuat hasil dari sudut pilihan rasional daripada usahawan Melayu menggunakan pendekatan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional ini saya ambil daripada Coleman 1990, yang mana beliau menerangkan teori pilihan rasional ini adalah manusia bertindak dengan bertujuan ke arah matlamat, yang mana matlamat diikuti dengan tindakan dibentuk oleh nilai atau keutamaan. Menurut beliau juga, bagi tujuan untuk mendapatkan kepentingan atau sumber dalam struktur, seseorang perlu membina hubungan bersama aktor lain. Oleh itu, dalam konteks kajian ini, aktor iaitu usahawan Melayu sedar terhadap batas dan keupayaan mereka dalam memiliki sumber. Oleh itu, usahawan Melayu dalam kajian ini melibatkan aktor lain iaitu formal dan tidak formal untuk membantu mereka memperolehi dan mengawal sebahagian dari kepentingan, iaitu sumber pengeluaran, teknologi dan kepakaran, yang mana ketiga-tiga ini tidak dapat dikawal oleh usahawan Melayu. Seterusnya, dalam membuat pilihan, usahawan Melayu akan mempertimbangkan segala kos dan faedah yang bakal diterima sebelum membuat keputusan. Metodologi kajian. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi untuk meneroka faktor penolakan perkhidmatan sokongan kerajaan dalam kalangan usahawan di Kuala Terengganu. Kajian ini juga menggunakan kaedah temu bual mendalam dan pemerhatian tidak turut serta dengan melibatkan selama 20 orang usahawan dengan menggunakan kaedah persampalan proposis snowball.
Pengkaji telah menetapkan bahawa usahawan yang layak untuk menjadi informan dalam kajian ini sekurang-kurangnya mengupah seorang pekerja dengan hasil perolehan pendapatan tahunan minimum RM300,000. Kesemua temu bual disalin semula dan diformat untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data LSTI dan digunakan untuk membuat kategori dan indeks data. Hasil kajian dan perbincangan. Hasil kajian ini menemui 6 faktor penolakan perkhidmatan sokongan dari kerajaan. Yang pertama, keinginan usahawan Melayu untuk melaksanakan perniagaan dengan modal sendiri. Hasil dari kajian yang dilakukan, informan menolak bantuan pinjaman dari agensi kerajaan kerana tidak ingin berhutang dan ingin mengelak sebarang risiko yang boleh menjejaskan perniagaan. Ini selari dengan kenyataan Karen dan Blackburn pada tahun 2000 yang menyatakan bahawa usahawan yang menjalankan perniagaan tanpa mengharapkan sebarang bantuan dari pihak luar dapat menentukan hala tuju perniagaan milik mereka, yang kebanyakan dari mereka menolak untuk mengembangkan perniagaan kerana bimbang tidak mampu mengawal perniagaan mereka. Oleh yang demikian, usahawan kajian ini memilih untuk tidak mengembangkan perniagaan dan menjalankan perniagaan dengan sederhana. Semakin berkembang perniagaan, semakin tinggi risiko yang bakal dihadapi oleh usahawan. Faktor kedua adalah program keusahawanan dari kerajaan tidak sesuai dengan kehendak dan jenis perniagaan usahawan. Menurut informan, program yang disediakan oleh pihak kerajaan adalah program asas sahaja. Ini menyebabkan informan tidak mendapat manfaat tambahan sekiranya menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Dapatan kajian ini selari dengan kenyataan Karen dan Blackburn pada tahun 2000 yang menyatakan bahawa perkhidmatan sokongan perniagaan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan bukanlah yang mereka inginkan dan perlukan dalam perniagaan mereka. Menurut kajian yang dilakukan oleh Samsudin pada tahun 2017, pemilihan program keusahawanan dari kerajaan adalah penting dalam mempengaruhi prestasi perniagaan yang mana program tersebut haruslah dilaksanakan dengan baik dan memberikan impak kepada perniagaan. Oleh demikian, informan dalam kajian ini memilih untuk tidak menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan kerana tiada manfaat dan ilmu tambahan yang boleh digunakan dalam perniagaan mereka. Faktor ketiga adalah program keusahawan dari kerajaan memerlukan usahawan mengeluarkan belanja yang besar untuk menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Menurut hasil dari temu bual, informan memberitahu bahawa pihak kerajaan hanya membayar separuh dari jumlah kos program. Hasil dapatan kajian ini selari dengan kajian dilakukan oleh Karen dan Blackburn pada tahun 2000 yang menyatakan bahawa harga perkhidmatan sokongan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan terlalu tinggi. Ini menyukarkan informan untuk menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan kerana perlu mengambil kira kos yang perlu dibelanjakan dan memilih untuk tidak menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Faktor keempat adalah tiada kepakaran dan kurangnya ilmu pengetahuan dari agensi kerajaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh usahawan. Menurut informan, timbulnya masalah percanggahan pendapat antara usahawan dan kaki tangan agensi kerajaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh usahawan. Situasi ini berlaku kerana tiada kepakaran dan kurangnya ilmu pengetahuan dari agensi kerajaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh usahawan. Hasil kajian ini selari dengan kenyataan Karen dan Blackburn pada tahun 2000 yang mana kerajaan dilihat tidak memiliki pengalaman atau kemahiran dalam membimbing usahawan bagaimana seharusnya menjalankan perniagaan. Oleh yang demikian, situasi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kebergantungan usahawan terhadap kerajaan dan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara sendiri.
dan tidak lagi berhubung dengan agensi kerajaan sekiranya berlaku masalah dalam perniagaan. Faktor kelima adalah polisi atau dasar yang tidak memberi manfaat pada perniagaan usahawan. Dasar atau polisi kerajaan yang dirangka tidak melibatkan penyertaan usahawan dalam menyumbangkan idea dan menyuarakan masalah yang dihadapi oleh usahawan. Kenyataan informan ini selari dengan kenyataan Current Development pada tahun 2000 yang mana pihak kerajaan yang diwakili oleh parti politik dengan mudah merangka atau mengubah dasar dan polisi ekonomi seperti cukai dan kadar faedah yang akhirnya memberi kesan yang buruk pada usahawan. Oleh itu, informan dalam kajian ini bertindak secara rasional dengan tidak menyertai program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dan tidak lagi berhubung dengan agensi kerajaan sekiranya mereka menghadapi masalah dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi. Rasionalnya, tiada manfaat yang dapat diharapkan dari pihak agensi kerajaan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor keenam, iaitu kesukaran mendapatkan bantuan dan kesulitan bila berurusan dengan pihak kerajaan. Menurut informan, kesukaran untuk mendapatkan bantuan dan prosedur yang rumit membantu kerjasama antara informan dengan pihak agensi kerajaan. Hasil kajian ini selari dengan kajian yang dilakukan oleh Han pada tahun 2011 yang mana kebanyakan program sokongan perniagaan yang disediakan oleh pihak kerajaan tidak dimanfaatkan sepenuhnya disebabkan oleh prosedur permohonan yang sukar, sumber yang terhad dan intipati program yang tidak sesuai dengan peringkat perniagaan. Selain itu, masalah penyampaian yang lemah, kesukaran dalam mendapatkan perkhidmatan bantuan dan masalah birokrasi dalam pentadbiran turut dinyatakan oleh Karen dan Blackburn pada tahun 1987 dan tahun 2000 yang mana masalah ini menyukarkan usahawan meneruskan aktiviti perniagaan dan mengembangkan perniagaan. Oleh yang demikian, informan bertindak secara rasional dengan memilih untuk tidak terlibat dengan agensi kerajaan dalam menguruskan perniagaan mereka. Kesimpulan dari kajian ini, hasil kajian ini menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh usahawan Melayu dalam menjalankan perniagaan. Isu seperti intipati program yang tidak menepati keperluan usahawan, masalah birokrasi dan ketiadaan kepakaran dalam membantu menyelesaikan masalah usahawan harus dikaji dan diselesaikan oleh pihak kerajaan. Dalam masa yang sama, dalam menggubal dasar atau polisi, pihak kerajaan harus menyelibatkan pandangan dan cadangan dari usahawan sebelum ia dilaksanakan agar langkah kerajaan dalam membantu usahawan menghasilkan kejayaan. Bagi kajian akan datang, pengkaji mencadangkan suatu kajian yang menyeluruh terhadap perkhidmatan sokongan perniagaan yang melibatkan individu atau organisasi formal dan tidak formal yang berperanan membantu usahawan menjalankan perniagaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.